semua muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan penuh ta'zim. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مقلب القلوب، ya Allah, kaulah ya Allah yang boleh membolak-balik hati kami, thabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami ya Allah daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian wahai Allah kepada hati yang penuh rahmat dan juga kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah bukakan ke atas kami hikmah-hikmah dan juga kebijaksanaan kepada kami, wansyur alaina, dan limpahkanlah kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan juga kurniaan yang telah Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Moga-moga kita menjadi orang yang bersyukur. Jadi insya-Allah kita terus lagi pergi ke bab, iaitu bab yang ke-18. Saya lupa lah. Yang lepas tu saya dah masuk ke 18 ke 17. Siapa yang ada tadi? Bab yang ke-18. Betul tak? Saya pernah sebut bab ke-18 ke 19. Jadi insya-Allah bab yang ke-18 ni iaitu bab keputusan ujian para malaikat dan Nabi Adam. Saya rasa macam dah sebut, macam belum sebut, saya lupa dah. Jadi keputusan ujian, iaitu semua manusia ni dan Adam, malaikat ni diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak apalah kalau saya terulang sedikit, iaitu ketika mana ayat 31 hingga 32 Allah bagi tahu kepada Adam supaya menghafal, menyebut nama-nama yang ada. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa ardahum 'alal malaikah. Semua malaikat semua ilmu yang Allah ajar kepada Adam, dan kemudian Allah beritahu kepada malaikat, wahai malaikat, ardahum 'alal malaik, kemudian ambi'uni, present kepada aku. Maka ketika itu malaikat pun kata, subhanaka, dan maha suci engkau ya Allah dari sebarang kelemahan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tak ada ilmu wahai Allah. Kami tak ada ilmu wahai Allah. Jadinya bila kat sini bahawa in kuntum shadiqin, kan? Jadi bila Allah suruh malaikat ini menyebut nama-nama tadi, maka malaikat tak tahu. Malaikat mula menyebut masya Allah. Malaikat menyebut subhanallah. Dan kemudian Allah pun sebut qala ya Adam anbi'hum.
Maka wahai Adam, present ya, wahai Adam. Present kepada siapa? Kepada Adam. Kepada malaikat. Dan ketika tu malaikat pun ternganga bila tengok hebatnya Adam. Hebatnya Adam dapat menerangkan satu persatu apa yang diterangkan oleh Allah. Lalu Allah pun menyebut, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku dah kata, alam aqul lakum, aku dah kata kepada kamu, inni, sesungguhnya aku ni, a'lamu ma la ta'lam, a'lamu ghaibas samawati wal ard. Mengetahui benda yang gaib. Dan benda yang gaib di langit dan di bumi. Kan? Dan wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Dan akulah, iaitu aku juga mengetahui apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu nyatakan dan juga sembunyikan. Itu ayat Quran. Jadi bila nak sebut dekat sini, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahawa Adam ni ada kelebihannya, iaitu Adam berjaya dalam keputusannya, sehingga malaikat ni mula merasakan bahawa Adam ni memang hebat. Memang hebat. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mengajarkan Adam ini tentang segala nama dan kegunaannya. Nama dan kegunaannya. Iaitu ayat ini menjelaskan bahawa Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama. Ini teori lah. Nama-namanya dan kegunaannya apa. Perkataan kullaha seperti dalam ayat di atas ialah taukid, iaitu penegasan yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan kepada baginda Nabi Adam setiap nama sesuatu benda yang berada dalam syurga. Ini apa, ini apa, ini apa. Dan juga kegunaannya apa. Hari ini kita melihat kegunaan banyak. Walaupun nampak benda tu simple, tapi banyak kegunaan yang dia disebut. Jadi Adam ni tahu apa kegunaannya. Sebab ini adalah satu warisan ilmu yang telah diajar kepada manusia sehinggalah pada hari ini. Tapi ini ilmu teori. Teori. Sebab itu Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala dalam Qasasul Anbiya, dia kata tamadun Islam, tamadun manusia ni bermula pada zaman Nabi Allah Idris alaihi salatu wassalam. Iaitu lepas Nabi Adam ni kan panjang masanya. Nabi Adam, nanti anak dia Qabil Habil, kemudian matinya Habil, dibunuh oleh Qabil dan lahir pula Nabi Sis dan sebagainya. Maka ketika itulah, maka Nabi bermulalah dinasti yang panjang sampailah Nabi Idris. Nabi Idris, dan bermula dari Nabi Idris itulah maka berbentuknya tamadun, iaitu daripada sumber teori yang diajar oleh Allah kepada Adam. Sebab Adam ni Allah ajar teorinya. Kamu pokok buatnya begini. Tapi nak mencapai ilmu yang digunakan untuk tamadun, dia bukan masa kejap. Bukan masa kejap. Jadi contohnya nak buat guna kain untuk baju. Pokok ni boleh buat kertas. Tapi nak sampai tahap kita boleh buat kertas, kita tahu boleh buat, tapi kita nak buat sampai tu kena ada mesinnya, kena ada alatnya, macam nak buat besinya. Dan sampailah akhirnya tamadun itu bergerak sedikit demi sedikit sampailah kemuncak tamadunnya berlaku. Imam Ibn Katsir kata pada zaman Nabi Idris. Pada zaman Nabi Idris ni dah ada jarum dah. Dia bukan lagi menjahit dengan biasa jarum. Maksudnya teknologi dia dah ada hebat dah, iaitu ada jarum. Ada jarum. Sebab tu namanya Idris. Idris ni maksudnya daripada perkataan darasa, belajar. Jadi orang yang mula belajar dari tamadun madrasah darasa Idris bermula pada zaman itu. Pada zaman Nabi Allah Idris. Maksudnya tamadun itu mula berkembang. Menjadi baju, jahit baju pandai, buat baju pandai dan sebagainya. Jadi manusia ni belajar daripada ilmu. Awalnya Adam, dia belajar dan dia ajar semua teori. Sebab tu kita ni nak dapatkan ilmu, dia kena belajar teori dulu. Kemudian barulah kita belajar dari teori tersebut dan berlalu. Dan kita berjalan di atas landasan teori. Dan bila kita belajar daripada landasan teori itu, pengajaran dan pelajaran tu, maka kita dapat ilmu, iaitu pengalaman. Dan dengan pengalaman itulah memunculkan tamadun. Tamadun. Tapi sumber tamadun itu mesti berasal daripada ilmu. Daripada hafazan pada awalnya kita belajar daripada sekolah, kita hafal matematik, modern matematik, sains, sebagainya, fizik, bahasa Melayu, sejarah,
Semuanya kita hafal. Kitab-kitab kita hafal makna itu, makna ini. Kita hafal Quran 30 juzuk. Ini semua adalah proses untuk menjadi orang yang berilmu. Dan selepas kita jadi orang berilmu, kita kena melalui ilmu tersebut. Iaitu kita mesti melalui proses ataupun kita mesti berjalan di atas landasan teori yang kita belajar sehingga kita mencapai satu ilmu lagi, iaitu tamadun. Ataupun disebut sebagai hikmah. Ilmu hikmah maksudnya perjalanan pengalaman dari ilmu. Tapi nak mencapai ilmu yang pengalaman, mencapai tamadun ini mesti melalui pertama sekali ilmu. Ilmu. Kak Nurmawati Zakaria, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suwaya Mat Zahgi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, Kak Zaini Abdul, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Rafiah Yaakob, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Okey, Yuzra Linda, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wan Aisyah Anda, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan kemudian ketika itulah apa yang terjadi setelah sujud, kita bahawa sudah pasti Allah mengajarkan Nabi Adam nama bagi setiap benda tersebut. Setiap benda itu mempunyai kaitan dengan kehidupan baginda semasa di syurga. Maksudnya semua yang Allah ajar ada benda kaitan dengan di syurga. Sebab tu kita bila tengok benda dalam dunia ni kita kena sebut Rabbana. Mereka kata ma khalaqta hadza batila. Semua benda yang ada di muka bumi ni tidak ada satu pun yang sia-sia. Yang batil, yang sia-sia, yang salah. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Allah dari sebarang kelemahan, maka ya Allah jauhkan kami ya Allah daripada api neraka Jahannam. Jadi semua benda yang ada di muka bumi ni, semua kalau contoh kambing, ada kambing ni kulit ni dah boleh makan, dah boleh guna. Bulu boleh guna, kambing biri-biri. Daging boleh guna. Sampai satu badan tu kalau betul-betul pandai guna, semua dia boleh guna. Ada orang kalau kulit kambing tu, kulit lembu, dia buat keropok. Dulu saya masa belajar di Mesir, ada orang buat keropok, pelajar-pelajar, student. Dia ambil kulit lembu tu, dia keringkan dan dia buat keropok. Saya tak pernah buat. Dia tak pernah makan pun. Boleh, dia angaikan, dia buat keropok. Maksudnya, segala benda yang kadang-kadang ada dekat mana-mana makanan, ada mana benda-benda yang yang ada dalam dunia ni, tak ada satu pun benda yang terjadi sia-sia. Terjadi sia-sia. Sehingga kan ada anjing yang menyalak pada waktu malam pun ada sebab. Kalau kita pandai mengetahuinya. Kalau ada kucing yang mengiau, kalau ayam yang berkokok pada waktu malam, semuanya ada benda yang kita boleh belajar. Yang boleh kita belajar. Jadi serangga-serangga yang berjalan, kita boleh belajar. Sebab itu, semua segala benda dan kegunaan dia, Nabi Adam ni boleh belajar dari Allah. Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehinggalah anak-anaknya bertebaranlah. Ada yang pakar dalam bahagian teknologi, ada pakar bahagian ekonomi, ada yang pakar bahagian matematik, ada pakar bahagian geografi, ada pakar bahagian QS dan sebagainya. Jadi ini semua dah menjadi furuk ataupun cabang-cabang ilmu dah. Bercabang dah, ada orang pandai A, ada orang pandai B, ada orang pandai Z. Tapi Nabi Adam ni dia belajar semua nama-nama. Maksudnya Nabi Adam ni sebagai bapa kita nak menunjukkan cara nak duduk dekat dunia ni nak hebat, mesti kena tahu semua kegunaan apa, nama-nama dan kegunaan apa benda dalam dunia ni. Jadi kalau nak bagi anak kita pandai, yang pertamanya kita kena kenalkan dulu. Apa benda ni? Kegunaan dia apa? Sebab itu kita jangan halang anak kita. Tapi kita kena terangkan. Ini pagar. Pagar rumah ni untuk menghalang anjing masuk. Yang ini kunci. Kunci ni bila kita kunci menghalang dari pencuri dan penjenayah masuk. Jadi setiap kali kita buka, kita kena kunci balik. Dan di luar ini bahaya ada anjing masuk dan juga ada kereta lalu. Jadi kita kena ajar cara buka kunci dia macam mana. Kalau nak tutup macam mana. Ini tidak. Kita tak pernah ajar. Tak bagi jauh. Kita tak bagi dekat dari tempat tu. Akhirnya bila terjadi satu perkara, maka manusia tidak belajar. Anak kita tak tahu nak buat apa. Kita marah anak kita. Kenapa tak pergi buka pintu pagar? Sebenarnya kita pun tak pernah ajar dia. Apa guna benda tu? Kunci kat mana? Ini kat mana? Itu kat mana? Sebab itu pertama anak-anak ni dia kena belajar. Sebab tu jangan halang dia dari sosial. Sosial ni benda yang kena ajar. Sosial ni kena ajar.
Hidup dekat dunia ni sosial kena ajar. Sebab tu ada anak-anak ke siapa-siapa, jangan halang dia daripada sosial. Maka di bila mana kita halang dia daripada sosial, sosial ni bukan benda jahat. Nabi SAW daripada umur ni kecil lagi, dia dah bercampur dengan masyarakat. Sosial ni maksudnya bercampur dengan masyarakat. Maksudnya kenal jiran-jiran, kenal orang-orang tua, saudara mara dia kenal. Sehingga gotong royong masjid panggil dia datang. Bukan duduk baca buku dalam rumah, baca buku saja, tidak. Kita kena kenal dunia ni. Lagi-lagi zaman hari ini jangan kenal dengan TikTok saja, tapi bagaimana bercakap depan audien, nak cakap dengan makcik bagaimana benda ini berlaku, dan dari segi logical yang berlaku. Jangan kita duduk dengan pusat ilmu dalam buku saja tanpa kita ajar cara menggunakannya. Sebab tu jangan halang benda-benda ni. Jadi kalau ada benda yang macam kita rasa benda ni begini, kita kena ajar. Benda kereta ni, kita jangan kan ada orang halang anak dia bawa kereta. Sebenarnya yang paling baik adalah kita ajar dia bawa kereta. Bukan kita halang dia bawa kereta. Kita takut dia bawa kereta nanti aksiden, malah kita halang daripada bawa kereta. Tak. Dalam cara yang diajar di sini, bila kita nak suruh dia ni hebat, kita kena ajar dia. Kereta daripada muda lagi budak dah, okey. Bawa kereta ni man, long, tekan pedal macam ni. Tekan begini. Ajar, walaupun dia tak boleh bawa lagi. Kita ajar begini, kalau brake begini. Jadi umur yang 16 tahun, lagi 2 tahun, kamu boleh ambil lesen kereta. Setahun sebelum tu dah boleh belajar kereta. Dia begini. Jadi ajar dia supaya nanti bila suatu masa, dia boleh terus belajar. Terus praktikal seiring ya Ustaz. Betul. Jadi itu di antara kelebihan. Sebab Nabi SAW dia belajar daripada sosial tu sendiri. Sebab Rasulullah bukannya penuntut ilmu daripada awal, tidak. Rasulullah ni, dia tahu bahawa kita manusia ni adalah khalifah. Kita adalah khalifah. Bukan kita ni penuntut ilmu, tapi bukan khalifah. Hari ni kita menjadikan anak kita ni teori, tapi tidak seiring dengan praktikal. Sehinggalah umur 18 tahun, suruh bercakap tak pandai. Suruh berdepan dengan orang tak pandai. Tapi komen dalam Facebook, Masya Allah, la quwwata illa billah, subhanallah. Punyalah ligat berkomen dalam komentar Facebook. Tetapi bila berjumpa, bila suruh depan audien, depan pengadil ataupun depan penemu, kecut, takut. Depan orang ramai, takut. Tapi bila dekat Facebook, ini dah tak realiti. Tak realistik dalam hidup. Realistik hidup ni supaya kita kena tahu, kita nak jadikan diri kita ini, anak-anak dan keluarga kita, masyarakat, hidup bermasyarakat. Sebab inilah punca dijadikan manusia. Supaya bukan dia pandai matematik, tapi dia dapat menggunakan matematik ini untuk menjadi khalifah. Bukan kita nak ajar dia pandai sains, tapi kita nak jadikan dia pandai sains supaya dia dapat digunakan untuk menjadi khalifah. Kita bukan nak suruh dia pandai geografi, tapi kita gunakan geografi itu untuk masyarakat. Untuk menjadi khalifah. Begitulah bermaksudnya. Okey. Kak Azrina Abu Bakar, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teori dan praktikal seiring. Tetapi teori ni dia bermula. Sebab tu praktikal ni dia adalah ilmu yang berjalan di atas teori. Di atas teori. Jadi makin cepat. Saya bila hari tu saya pergi satu tempat kolam, baru kemarin. Ada seorang makcik tengok kagum, bukan tengok anak-anak saya. Budak tu dah pandai berenang. Sebenarnya saya cakap dengan dia, budak umur 3 tahun, anak saya 3 tahun. Budak-budak tu nak pandai berenang senang je, walaupun 3 tahun dah berenang. Apa cara dia? Kita campak dia. Kita ajarlah dia dulu, ajar dia macam ni berenang. Dia cuba tengok akak berenang. Akak dia memang pandai berenang semua, akak, abang dia. Jadi dia yang 4 tahun dah pandai berenang. Ni. Yang Furqan ni baru 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Cara dia yang saya ajar tu adalah saya letakkan satu pelampung, bukan pelampung yang macam papan tu. Saya campak, okey, kejar pelampung. Dia bila dia kejar, yang makcik ada di belakang, budak tu campak je, bahayanya. Sebab itulah orang dulu lambat nak belajar berenang. Sebab banyak sangat dia tu. Banyak sangat dia. Jadi memang kena campak. Tapi tak payah sekali, 2 kali, 3 kali dia buat, pandai berenang. Sebab tu kan,
kita ni ada kalanya anak kita hari ni dah umur 10 tahun tak pandai berenang sebab kita buat lambat sangat. Lambat sangat nak suruh dia buat. Lambat sangat nak ajar dia. Banyak sangat lalu sebelah kolam. Dekat sangat dengan kolam tu, jauh sikit. Ingat lagi. Seorang angkat tu. Anak dia lalu sebelah kolam je pun. Nanti jatuh. La ilaha illallah. Dalam tu, lemas. Yang kita cakap adalah dalam, lemas. Tapi kita tak pernah ajar dia. Patutnya dah dalam ke lemas, ajar dia macam mana kalau berada dalam tempat yang dalam. Kalau berada dalam tempat yang kolam yang dalam, macam mana caranya. Kita ajar dia bagi nanti dalam esok ke minggu depan, kita dah boleh, kita dah tak takut dah. Dia lalu sebelah kolam. Ini kita halang dia dari sebelah kolam, akhirnya mereka tak pandai berenang walaupun sudah dewasa. Sebab kita telah menghalang proses daripada anak-anak kita. Menghalang proses tu. Kita menghalang daripada proses pembelajaran. Anak-anak ni pada umurnya 1 hingga 4 tahun adalah proses learning, belajar dia cepat. Itu saya belajarlah dulu dengan pusat berenang. Umur 1 hingga 4 tahun adalah proses berenang paling cepat. Jadi umur 3 tahun dah mula baling air dalam air. Dia cepat, tapi saya paling kagum betul. Bila saya campak budak tu, automatik tangan dia bergerak. Automatik. Tapi kalau campak umur-umur 60 tahun, memang dia tak boleh belajar. Campak umur 60 tahun kalau dia tak pernah berenang lah. Dia tak pernah berenang. Kalau campak dalam laut, dalam air yang dalam, dia memang tak boleh belajar lagi dah. Sebab dia dah terlambat. Siapa tipu? Betul. Itu saya belajar lah, dia kata. Kalau orang yang dah umur 60 tahun, kalau dia campak, dia tak pernah berenang. Tapi kita campak dia dalam laut, lepas tu kita suruh dia belajar berenang, biasanya dia memang tak boleh belajar dah. Tenggelam terus. Tenggelam terus. Tapi budak yang umur 3 tahun setengah. Boleh tengok dalam video saya, kalau YouTube ada, kalau saya punya Facebook. Kalau memang saya baling ni budak tu. Tapi memang asalnya macam kesian. Tapi selepas dekat berapa kali kita baling, lepas tu memang dia akan belajar terus. Mungkin kalau saya ke 40-an, lambat. Memang lambat kalau nak belajar berenang. Nak kena proses itu. Tapi budak paling senang, simple, campak. Naik balik, campak. Naik balik, campak. Naik balik. Pandai. Hebat. Budak-budak memang kita kagum sebenarnya. Dengan proses yang Allah bagi kepada budak untuk belajar berenang. Sebenarnya kita telah lambat sangat kot. Umur kita dah 10 tahun, lalu kita bagi dia dekat dengan air. Rupa-rupanya orang mak saleh semua, dia kalau ajar anak berenang, dia ajar daripada awal. Sebab tu kalau nak ajar anak baca Quran, ajar daripada kecil. Daripada lidah dilembut tu, kita kena ajar cara makhraj yang betul. Makhraj yang betul. Bacakan Quran dia supaya dia punya bunyi makhraj tepat. Kalau nak betulkan bunyi dia, wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Bunyikan betul-betul supaya dia mendengar bacaan Quran dengan bunyi macam tu. Kita bukakan kaset depan dia, maka itulah yang dia akan tiru. Lidah dia ni cepat belajar. Unik Saya kalau ajar budak-budak anak murid yang kecil, dia lebih dengar dengan dia bukan betul tajwid je. Dia ikut imam tu baca. Saya kata okey, dengar YouTube ni. Dia punya suara dia sebiji macam imam dalam YouTube tu. Dia boleh tiru. Berbeza dengan umur 60 tahun. Umur 50 tahun. Kita ajarlah macam mana pun. Waladhalin. Waladhalin. Makcik, bot. Waladha. Waladha. Dah payah dah. Sebab itu. Jangan marah ibu-ibu. Jangan marah ibu-ibu sebab saya pengalaman dengan ajar ibu-ibu banyak. Yang daripada yang makan budu, ada yang makan cencaluk, ada yang makan belacan, ada yang makan susah. Tapi anak memang sangat mudah. Sangat mudah. Tapi sakit hatilah. Sakit hati dengan ajar budak dia satu benda je. Saya buka Qurannya, buka mukadam ke Iqra'. Dia dah mana tau? Nanti dia lalai. Main sana sini. Sebab tu anak saya yang Fatih tu, saya terpaksa pergi ke satu learning, belajar. Macam mana nak jadi mak bapak untuk ngajar anak. Saya terpaksa belajar. Saya yang terpaksa belajar, bukan dia. Sebab saya dah sangat darah tinggi ajar anak saya. Dia tak nak dengar. Kita buka alif, ba. Ni apa? Lupa balik. Yang nombor 2, nombor 3 tu. Sampai saya belajar, rupa-rupanya ada budak yang macam ni.
Saya belikan plakat apa? Yang ada satu kad tu. Buat mainan. Okey, dalam satu gunung, okey Pak Patih, ini cari warna alif. Jadi alif, dia main. Siapa dapat alif bagi gula-gula. Dia carilah alif. Tahu dia alif. Saya kena ajar sampai tahap kena ajar macam tu. Untuk dia tak boleh buka buku. Kalau buka buku je dia blur. Stuck otak dia. Kalau anak nombor 1, nombor 2 boleh. Jadi terpaksa saya yang belajar cara tu. Sampai belajar cara untuk mendidik anak yang begini. Anak yang begini. Maksudnya, memang kita jadi tension dengan budak supaya budak-budak ni tak macam orang tua. Budak-budak ni dia tak fokus. Tak fokus. Tapi otak dia cepat untuk belajar. Tapi kalau dapat cari fokus dia, maka dia adalah orang yang lebih cepat daripada kita. Daripada kita. Jadi kalau budak tak fokus, bukan ajar dia. Tapi cari fokus dia dulu. Sampai dia fokus, baru boleh belajar. Dan sampai akhirnya saya yang tak fokus. Saya yang tak fokus, dan terpaksa saya belajar. Macam mana learning, macam mana cara mengajar budak. Sampai saya tension darah tinggi. Tapi kalau makcik-makcik tak, makcik-makcik baik. Kalau di dalam kelas dia baik je. Bila faham tak, dia ngangguk. Bila baca, tak dapat. Tak boleh juga. Faham tak? Faham. Tapi bila suruh baca pun tak boleh juga. Sebab dia punya lidah. Tapi tekun. Makcik-makcik dia fokus, dia tekun. Tapi Alhamdulillah, macam mana pun kita hidup, kita kena belajar. Kita kena belajar. Belajar dan belajar sampailah saat mana akhirnya Allah tarik nyawa kita. Kita boleh jawab depan Allah, aku sedang belajar. Berusaha untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbaiki ibadat, memperbaiki solat dan juga puasa, dan segala memperbaiki ibadat kita sebagai hamba kepada Allah sampai kita mati. Sebab menuntut ilmu ini fardu ain. Pada kita ini minal mahdi, daripada buayan ilal lahdi, hinggalah tiang lahat. Liang lahat. Jadi moga-moga bertabahlah Kak Atrina. Terasa sangat Ustaz yang makan budu tu. Anak-anak saya memang berenang dari kecil juga. Kebetulan masa anak-anak kecil swimming pool bawa apartmen. Itu sebenarnya saya pun ajar dia, bukan ajar. Saya ada masukkan kelas berenang daripada anak 1, nombor 2. Dia nombor 3 ajar sendiri je lah. Jadi memang dia orang memang cara dia rupanya jangan simpati. Jangan simpati dengan budak. Dia kata belajar terus. Jangan dekat dengan kolam. Jangan. Tak. Kau pergi terjun kat kolam tu. Terjun. Nanti kalau kau lemas, dapat tolong. Cakap gitu je senang. Kau terjun je, terjun. Makin dia tak nak terjun, kau suruh terjun. Ini kita makin halang dia terjun, makin dia nak terjun. Tapi kalau kita suruh dia terjun, dia tak nak. Terjun sekarang. Dia diam, benar-benar. Okey. Jadi kita suruh dia terjun, dia tak nak pula. Tapi kalau tak nak terjun, ya Allah, nak terjun dia kerja dia. Tapi bila kita suruh terjun, dia dah mula tak nak. Sebab tu budak ni kalau makin kita halang, makin susah. Jadi baik kita ajar terus. Jadi lepas ni kalau dia terjadi apa-apa, dia dah pandai. Dia dah pandai. Okey. Jadinya, kemudian dikata bahawa justru dikata sesungguhnya apa yang disebut sudah pasti Adam ini belajar daripada teori pada awalnya. Dan akhirnya nanti barulah turun di muka bumi, maka dia akan menggunakan teori ini supaya menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi ini pada awalnya. Dan kemudian dijawab kepada malaikat. Malaikat tak boleh buat. Malaikat ni dia tak kreatif macam manusia. Tak kreatif. Kalaulah akhirnya malaikat ni dia dijadikan oleh Allah jadi khalifah. Sampai ke sudah. Kambing tu membiak. Sampai ke sudah. Sampai 1000 tahun, 2000, 3000 tahun. Jalan raya pun tak pernah ada. Pokok tu kekal macam tu. Kambing pun takkan disentuh. Tanam padi tak ada. Bangunan tak ada. Sebab dia tak perlukan semua tu. Malaikat tak perlukan semua tu. Malaikat tak perlukan makan. Malaikat tak perlukan bangunan. Malaikat tak perlukan tidur. Sebab malaikat tidak tidur. Malaikat tidak ada nafsu. Maka bumi ni gitu mendatar saja. Tapi kalau manusia ni dia ada nak makan. Dia ada nafsu. Dia suka pada perempuan. Maka kalau dia ada anak, dia ada anak-anak. Kalau dia nakkan gaya, dia buat baju mahal. Dia suka warna-warni. Dia suka lapar, dia makan, dia masak macam-macam. Daripada ikan kembung, boleh jadi ikan kembung goreng. Boleh jadi ikan asam pedas. Boleh jadi ikan masak pecel. Boleh jadi ikan masak lemak cili api. Macam-macam. Manusia ni memang hebat. Ada ikan goreng, ikan kembung. Makan dengan cicah dengan budu. Budu masuk dengan durian. Dulu masa saya kat Kelantan,
Budu tu dia letak dengan durian. Masak apa? Durian, bukan durian, apa tu panggil? Kelempuk apa? Lupa nama dia. Tempoyak. Tempoyak. Maksudnya Kelantan dulu. Budu letak tempoyak, macam-macam lah. Dengan ikan goreng je sekali makan, ya Allah, bertambah nasinya. Macam-macam, maksudnya kreatif manusia ni. Sampai dibagi saya makan ulam. Dulu saya masa kat kampung, saya mesti masak. Dekat Kelantan dibagi ulam saja. Oh, ulam saja. Dia kata tak masak lagi ke benda ni? Saya ke Johor selalu masak sayur. Cuba kena bagi makan ulam macam pelik. Kenapa makan rumput ni? Rupanya orang Kelantan cara makannya lain. Cara makannya lah lain. Jadi manusia ni kreatif. Dia tak macam malaikat. Jadi malaikat tidak boleh memakmurkan bumi ini sebagaimana manusia. Sebagaimana manusia. Jadinya sebab itulah kita ni ada banyak kelebihan. Ada yang suka memancing, ada yang suka menembak, memburu, ada yang suka menanam bunga, ada yang suka tanam ayam, ada yang suka berjalan, ada yang suka duduk rumah, ada suka berperap, ada suka macam-macam. Macam-macam minat yang ada pada manusia ni, dia akan menjadikan dunia ni seronok. Berhias dunia ni seronok bermacam-macam cara dan pelbagai. Tetapi malaikat, dikata ulama kata, tidak begitu. Kalau A, maka A lah malaikat. Kalau B, B lah malaikat. Dia tidak akan berubah sebab dia tidak ada kehendak dan nafsu dia, keinginan untuk dia berubah. Jadi begitulah. Maksudnya bukanlah malaikatnya dia ini tidak bagus, tapi malaikat dia tidak selayaknya menjadi khalifah. Sebab Allah nak memakmurkan muka bumi. Orang yang nak memakmurkan muka bumi ni, dia akan mesti nak menggunakan segala apa yang ada dalam bumi ni untuk kehendak kehidupan mereka. Sedangkan para malaikat dia tidak memerlukan semua itu. Wallahu a'lam. Ternak ayam tu benda. Tanam ayam, ternak ayam. Dia macam arwah mak saya dulu, dia suka tanam bunga. Bapak saya dia suka bela ayam. Allah berdua tu. Dia tengok ayam. Kau tengok bapak kau punya ayam ni, habis aku punya pokok. Aku terbeli juga ayam. Tapi baguslah tengok TV sama-sama juga. Cuma ya Allah, seorang suka tanam bunga, seorang lagi ayam dia pergi selongkar bunga. Jadi tapi kadang-kadang best lah tu. tapi best lah benda tu. Jadi kadang-kadang minat ni lain-lain. Tapi bagus seronok. Seronok. Macam suami isteri ni jangan perangai sama, tak best. Mesti lain-lain. Seorang macam rumah saya, dia minat memasak. Minat memasak. Skill dia pada cara memasak. Dan suami dia ni skill saya pada cara makan. Cara makan. Jadi barulah nampak best. Ada yang memasak, ada yang makan. Okey. Kalau dua-dua makan, dapur pun kecil. Kan dah kena, kan? Betul Okey. Jadi begitu. Jadi ketika mana saat dikata malaikat ini, kemudian disebutkan pengakuan malaikat mengenai kekurangan ilmu. Pengakuan malaikat yang paling nampak dia punya ilmu di sini, malaikat mengaku kurangnya ilmu dengan perkataan subhanallah. Ingat. Jadi apa-apa saja kita dengan serba kekurangan, maka sebutlah subhanallah. Macam Nabi Ayub, Nabi Yunus ketika dia masuk ke dalam ikan nun, maka dia pun menyebut subhanallah, iaitu subhanaka la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maksud dia apa? Maksud dia Allah mengatakan bahawa dia kata bahawa subhanallah, maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku ni tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Wahai Allah, maha suci engkau, wahai Allah, aku ini tergolong di kalangan orang-orang yang zalim. Allah sebut subhanallah. Nabi Yunus sebut subhanallah. Jadi malaikat ketika mana menyebut kelemahan diri dia, disebut subhanallah. Jadi lepas ni bila ada kelemahan tentang diri kita, maka jangan sebut Masya Allah, maka sebutlah subhanallah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bis-shawab. Jadi itu di antara sebutan di antara perkara yang ini. Dan bab yang ke-19. Bab yang ke-19, bab baru. Apa bab yang ke-19? Iaitu kepentingan ilmu dan kemampuan bertutur.
Apa yang disebut kelebihan Adam kat sini? Kelebihan Adam di sini ada dua. Apa dia? Yang pertama ni, otak. Yang kedua, lidah. Ujian di sini ada dua, iaitu ujian otak dan ujian lidah. Ibu-ibu semua, ajar-ajar, tuan-tuan, yang disebut di sini adalah apakah yang ke-19, apa yang diuji tu? Dua benda, iaitu akal ataupun otak dan juga lidah. Ataupun tajuk di sini adalah kepentingan ilmu dan kemampuan bertutur bagi khalifah di muka bumi. Nak jadi khalifah di muka bumi ni pentinglah tenaga badan. Kuat badan penting. Tapi yang paling penting bukan tenaga. Tapi sebenarnya otak dengan lidah. Ini yang paling penting. Sebab tu selagi mana orang menggunakan otak dan lidah, maka dia punya income dia paling besar. Ini ada dekat satu lesen untuk korporat. Untuk ada satu, dia buat satu apa panggil tadi, perangkaan tentang gaji untuk korporat. Dia kata dia membayar pekerja sekarang ni paling tinggi, dia membayar seorang bisnes macam korporat ni, bos-bos ni, dia nak panggil pekerja ni, biasanya dia akan paling tinggi gajinya adalah yang paling pandai akalnya dan yang paling hebat tutur bicaranya, ataupun public speaking dia paling hebat. Yang ini paling tinggi gaji dia sekarang. Sebab tu dia kena panggil orang hari ni yang paling tinggi gaji dalam mana-mana tempat, apa dia, duta dia, ataupun dia punya marketing dia. Semua ini memerlukan percakapan public. Public gaya bercakap, nak pergi tarik orang cakap datang. Yang ini disebut paling tinggi income yang dibayar. Yang syarikat sanggup bayar berapa ribu pun untuk bayar orang yang pandai cakap dan orang yang pandai marketing, pandai tarik orang. Ini paling mahal. Walaupun yang depan komputer tu buat designer ni hebat, tapi memang tak boleh kita ragukan bahawa orang yang paling bijak otaknya dan yang paling pandai tutur bicaranya yang paling tinggi. Tapi orang yang pandai ukir, designer memang hebat juga, memang tinggi. Cuma daripada asas kajian dia lah. Saya baca daripada kajian mereka atas lapangan mereka. Yang maknanya syarikat ni akan bayar yang ni lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Sebab pembayaran dia berdasarkan ini, marketing kan, ini semua, dan menggunakan lidah. Lidah. Sebab dengan lidah ni paling cepat sampai kepada customer. Bagaimana lidah tutur bicara manusia ni sangat hebat. Berbeza dengan iblis. Kita akan belajar nanti iblis. Ada satu perangai iblis yang disebut nanti lepas ni, iaitu istafziz. Iblis ni ada satu perangai dia, ada satu kelebihan dia yang Allah sebut dalam Al-Quran. Apa dia? Iaitu Allah sebut dia dalam Al-Quran, dikata wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Maka kelebihan iblis ini Allah bagi tahu, pujuklah kamu kerana aku ciptakan kamu wahai iblis, wastafziz, dengan suara yang merdu dan lunak. Iblis ni suara dia, frekuensi dia, istafziz ni dia lebih kepada, kalau makna dia, iblis mempunyai suara yang vokal yang tinggi dan juga suara yang lunak. Nada yang tinggi yang boleh mempengaruhi. Jadi kena ingat Adam hebat dalam tutur bicaranya. Teknologi lidahnya hebat Adam. Tapi iblis suaranya hebat. Lunak suaranya, tinggi suaranya hebat. Boleh faham tak ibu-ibu? Boleh nampak tak apa kelebihan dan kelebihan iblis dan kelebihan Adam? Adam ni kelebihan dia otak dan juga kelebihan dia tutur bicara. Maksudnya bicara ni melalui otak dia. Otak berfungsi, kemudian tutur bicara. Tapi iblis ni kelebihan dia apa? Kelebihan dia lunak suaranya, tinggi vokalnya. Apa yang kita nampak hari ini? Hari ini orang lebih maksudnya kita boleh nampak hari ini, sebab tu dikata orang yang suka menyanyi, artis-artis ni adalah daripada suara-suara iblis. Sebab tu sebagai ulama pernah sebut tak ingat?
sampai hari ini orang lebih memuja suara yang lunak daripada pakar-pakar, doktor-doktor yang hebat berbicara dengan menggunakan ilmu berbicara, orang tak nak dengar. Tapi kalau orang menyanyi, berjuta orang dengar. Berjuta dengan menyanyi je, padahal bodoh. Padahal bodoh, berdasarkan muka yang cantik, pakaian yang seksi, suara yang sedap, maka 1 bilion. Orang bayar pun sampai 70,000. Baru-baru ni di Johor baru, Anwar Zain. Ini sepupu, saya 2 pupu dengan dia. Bapa dia sepupu dengan saya. Dia bayar, antara Anwar Zain adalah artis paling mahal dalam Malaysia. Kalau nak tahulah, ibu-ibu semua. 100 berapa ribu 150,000 untuk berapa jam? 1 jam lagu. Berapa lagu je. Dia akan habiskan 150,000 ke 40,000, paling mahal. Kalau Syoliza bawah dia. Syoliza pun rendah sikit daripada Anwar Zain. Maksudnya dengan menyanyi je. Dengan menyanyi je. Dengan suara, tanpa bercakap, tanpa fakta, tanpa mengaji kitab. Tapi dengan suara lunak, dia lebih boleh menyebabkan manusia terpikat. Berbanding dengan orang yang doktor, yang hebat baca buku, bertutur bicara yang hebat, tapi yang datangnya sedikit saja. Sebab itulah dugaan yang Allah sebut nafsu. Nafsu lebih minat kepada panggilan ataupun suara yang lunak. Suara yang lunak. Sebab tu iblis, kelebihannya Allah bagi suaranya lunak, tinggi frekuensinya. Tetapi Adam hebat dia pada tutur bicaranya. Sebab tu kalau kita nak belajar anak-anak, tak payah ajar anak menyanyi. Ajar anak pandai tutur bicara, sebab kadang-kadang tutur bicara yang hebat boleh menarik ramai orang juga. Sebab tu orang yang tutur bicaranya hebat, kadang-kadang sampai boleh menarik puluhan ribu nak mendengar. Sebab itu kelebihan pada manusia. Jadi wallahualam, tu sedikit untuk kita masuk kepada dalam bab yang seterusnya, iaitu bab yang ke-19, iaitu manusia ni hebat daripada akal dan pada lidahnya, tutur bicaranya. Jadi menggambarkan manusia tu hebat dengan akal. Jadi tutur bicara menggunakan akal. Jadi kalau bicara ni, kalau manusia nak tengok dia hebat, tengok tutur bicara dia. Tersusun ke, gaya bercakap dengan ilmu fakta dia, maka yang ini tutur bicara dia hebat. Dia manusia dia hebat. Kalau manusia ni jenis suka menyanyi je, hari ni kita lebih mendengar artis bercakap. Artis kalau cakap kita lagi nak dengar daripada artis kalau buat satu benda kita nak tiru. Artis pakai tudung ini kita pun nak tiru tudung artis. Artis pakai baju ni kita pun nak tiru. Bila dulu tak pernah kita minat rambut macam ni, bila artis buat kita pun nak buat. Maka kita lebih menghormati satu benda yang bukan daripada kemuliaan manusia, iaitu ilmu dan tutur bicara, tapi malah kita lebih menyukai seorang yang mukanya cantik dan suaranya merdu, yang itu lebih kita kagumi berbanding dengan ilmu dan juga tutur bicara. InsyaAllah. Jadinya Kak Ustaz minta maaf nak tanya, berapa tahun belajar kat Kelantan? Bonda orang Kelantan, dekat je dengan Pulau Melaka, Sekolah Darul Anwar, Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Saya belajar menengah atas je. Menengah atas. Saya ambil STU di sana. Waktu tu Tok Guru Nik Aziz masih lagi Menteri Besar. Saya waktu tu pada tahun 99 tak? Saya terlupa Saya kat sana tahun 99 ingat saya. Tahun 99. Tahun 2000. 99. Saya berada di sana. Jadi situlah saya berada di sana. Abang saya semua Kelantan. Yang Halim Shah, dia Muhammadi. Lil Banin. Kalau abang saya atas lagi, atas saya dulu, dia sebelah dia, Panco. Panco, banyak Kelantan keluarga saya ni. Banyak Kelantan keluarga. Okey, jadinya orang yang bercakap atas hasutan akan bercakap tak guna akal. Betul lah tu. Bila manusia cakap atas dasar hasutan, lunakan suara. Hari ni kalau dengar orang bercakap atas dasar orang tu bercerai, emosi, kita mula cakap dengan emosi. Jadi, jangan. Kita bercakap atas fakta dan ilmu. Ingat jangan bercakap atas emosi. Cakap emosi ni sama dengan hasutan syaitan. Maksudnya dia bercakap dengan nada suara yang lembut, lentukan suara yang sedap dengar. Yang ni bahaya. Tapi manusia ni bercakap atas tutur bicara dengan akal, iaitu fakta dan ilmu. Bukan kutuk artis. Saya tak pernah kutuk artis.
Sebab artis juga ada cari makannya, engineer sebagainya. Cuma manusia lebih menyukai suara. Lalah dia menjadikan idola dia kepada orang yang ada suara sedap. Bukan orang yang ada ilmu tinggi. Manusia ni, dia tak kembali kepada fitrah asal Allah ciptakan manusia. Iaitu Allah muliakan Adam berbanding dengan Iblis. Kerana ilmu dan tutur bicaranya. Malaikat kagum dengan manusia kerana akal dan tutur bicaranya. Hari ini manusia mula mengagumi sesama manusia kerana suara dan mukanya yang cantik. Dia dah mula lari daripada asal. Maksudnya begitu. Bukannya kita nak sebut tentang kita menghina sebagainya. Cuma kita kembali balik kepada sebanyak juga artis-artis yang hebat dari ilmunya. Hebat dari ilmu. Cuma bahayanya bila anak-anak kita mula mengagumi orang yang bukan daripada kalangan orang yang berilmu, malah dia mengagumi orang yang cantik dan juga sedap suaranya. Jadi yang begini ni biasa tertipu. Jadi biarlah sungguh anak-anak kita dan kita sendiri berdoa pada Allah supaya kita ini mencintai orang yang berilmu. Sebab tu Allah berapa kali sebut orang yang berilmu. Tak pernah lagi dikata cantikkanlah wajahmu. Tak pernah. Sedapkanlah suaramu. Tak ada. Dia kata carilah ilmu. Carilah, jagalah tutur bicaramu. Itu je dia ulang-ulang. Sebab ketinggian akhlak adalah daripada ilmu dan juga tutur bicara. Jadi Nabi Adam berilmu sebab melahirkan kata-kata yang bijak dan beradab. Tapi syaitan menggunakan kelunakan yang boleh memusnahkan hasutan yang tanpa fakta. Syaitan ni. Syaitan tak ada fakta. Cuba tengok orang-orang yang Hindu yang hari ni belajar korporat, belajar peguam. Tiba-tiba sembah pokok yang besar belakang rumah. Kan jadi bodoh. Boleh sembah pokok kat belakang rumah yang besar tu. Jadi sembah. Padahal belajar engineering. Belajar peguam, fakta. Tiba-bila dalam agama jadi bodoh. Dia dibodohkan oleh syaitan. Dibodohkan oleh iblis yang lunak suaranya. Tanpa fakta. Dia jadikan orang tu menyembah berhala tanpa fakta. Tapi manusia boleh percaya. Tanpa ada apa-apa fakta, dia boleh percaya. Itu bahayanya. Bahayanya. Jadinya, syaitan hanya menggunakan kelunakan Kak Azrina yang boleh memusnahkan kerana tidak menggunakan akal. Saya belajar sesuatu dari situ masa ni. Jadi insyaAllah. Kak Latifah Hussein, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insyaAllah, ada apa-apa persoalan mungkin? Berarti kita nak baca Al-Mulk, insyaAllah. Kalau ada yang boleh, okey, Kak Rosni, dia suka kata jangan lupa baca Al-Mulk. Okey, insyaAllah. Okey, insyaAllah ada soalan-soalan mungkin yang boleh chatting ataupun yang tak nak chatting di sini boleh unmute-kan suara dan boleh terus bertanya dengan saya. Sebab kita nak masuk bab 19 ni, dalam bab ilmu, lidah dan juga iblis ni, yang dia lunak suara ni, dia masuk dalam bab yang seterusnya. Bukan bab ni. Jadi insyaAllah ada mungkin. Ustaz, tadi bila Ustaz kata Ustaz belajar sebab anak Ustaz kan? Saya teringat pengalaman, saya rasa saya pun Allah tarbiyahkan untuk belajar sebab saya dapat kerja di tadika selama 4 tahun lebih. Saya belajar didik diri saya sabar bila saya bersama anak-anak. Dan sekarang malam ni bila topik teori dan praktikal tu seiring, sekali lagi Allah letakkan bila saya jaga mak saya. Ya Allah, memang macam mana nak rasa macam mana praktikal tu, jaga budak atau jaga mak yang dah berumur. Itulah pada saya yang saya nampak. Allahu'alam. Jadinya sebab tu kalau nak tanya orang-orang yang dia dah pernah, tanya orang yang berada di atas landasan teori. Maksudnya dia dah berjalan di atas landasan teori. Maksudnya dia dah ada pengalaman. Dia ada pengalaman. Tapi ada orang yang ada pengalaman tapi tak ada teori, maka dia juga tidak ada landasan ilmu. Jadi hari ini yang paling hebat adalah orang yang ada landasan ilmu. Landasan ilmu dan dia berteori. Sebab tu orang yang kerja berpengalaman macam mana pun 30 tahun tapi dia tak ada teori, tak ada ilmu pada asasnya, maka dia akan berada di tahap yang sama juga. Tapi kelebihan pada orang yang berilmu, sebab tu kita tak ada ilmu, kita bagi anak kita hebat. Kalau kita sampai tahap B, maka kita kalau boleh nak anak kita A. Anak kita biar A. Kita dah lalu pengalaman ni kan? Pengalaman ni rugilah. Jadi kita ajar anak kita lebih pandai daripada kita. Jangan sampai masa dulu saya budak, ingat lagi,
Cukuplah teman, dia ajar anak dia, cukuplah teman, bapak dulu pun macam ni pun boleh hidup. Dah, dia nak anak dia sama je macam dia. Cukuplah, tolong bapak dia kerja baik. Bapak ni pun dulu SPM tak ada pun boleh makan. Dia boleh nak suruh anak dia pandai macam dia juga, lebih kurangnya. Jadi kalau boleh bagilah anak tu lebih pandai, kan kita ada pengalaman hidup. Jadi kalau boleh biarlah kelemahan kita itu, anak kita tak ada benda tu. Anak kita tak ada benda tu. Jadi itulah antaranya. Jadi wallahualam, sebab tu ada ibu-ibu kat sini, dia suka hantar, Man, kau hantarlah cucu mak tu pergi tahfiz, and kau adalah tak tahfiz, adalah wakil keturunan kita ni hafal Quran, supaya dia nak keturunan dia ni lebih hebat daripada dia. Sebab dia tahu dasar tiap pengalaman ni berdasarkan mesti ada ilmu awalnya, hafazan, dan kemudian bila dia berjalan di atas kehidupan dengan ilmu dia ni, maka dia akan jadi lebih hebat daripada kita. Sebab dia berjalan dalam kehidupan ni setelah mana dia menghafaz ilmu-ilmu. Dulu kita belajar dari kehidupan tanpa ilmu. Itu yang lambat. Tapi ada orang yang dia belajar melalui kehidupan dia ni, dia dah ada ilmu dah, dia belajar, dan kemudian dia melalui kehidupan ni, jadi dia akan menjadi orang yang lebih hebat. Lebih hebat. Jadi jauhkan diri dia, anak-anak kita, daripada mengagumi hasutan-hasutan dan lunaknya suara, nyanyian, jauhkan. Itu akan merugikan mereka. Jauhkan mereka. Dekatkan mereka dengan ilmu. Dekatkan mereka dengan petah. Kalau anak boleh masuk pertandingan bahasa Melayu, masukkan dia. Kalau anak boleh cakap pertandingan cerita, bagi dia pertandingan bercerita. Pertandingan syarahan, bagi dia berani. Sebab itulah nilai ketinggian sifat akhlak manusia. Kalau pertandingan menyanyi, suka-suka bolehlah. Suka-suka pun tak ada masalah. Cuma yang kita nak tekankan dia adalah akal dan tutur bicara. Jadi wallahu alam, yang baik datang dari Allah. Jadi insya-Allah sama-sama kita membaca surah Al-Mulk. Sebelum kita nak baca surah Al-Mulk, kita, sahabat-sahabat kita nak buka surah Al-Mulk. Jadi kita selagi dengan bacaan suratul Fatihah untuk kita hadiahkan kepada ibu dan bapa kita, dan sekiranya ibu dan bapa kita masih hidup, moga-moga dengan Al-Fatihah yang kita baca ini, Allah berkati umur ibu bapa kita dengan ilmu, iman dan amal, dan juga diberkati dengan kesihatan sekiranya sakit. Sekiranya yang kita hadiahkan Al-Fatihah kepada ibu bapa kita ini yang telah meninggal dunia, moga-moga Allah hiasi dengan bacaan Al-Quran kita, Allah dengan kepada kubur-kubur ibu dan bapa kita, moga-moga Allah luaskan sekiranya sempit, Allah hiasi sekiranya sunyi, Allah ampunkan dosanya sekiranya dia berdosa. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بيده الملك كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ
كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه إليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم إن شاء الله. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Kuliah Isyak kita berjalan lancar. Semoga segala ilmu yang Ustaz sampaikan menjadi pedoman kepada kita. Kena ajar dengan teori dan praktikal. Allah menjadikan Adam pintar dan kreatif dan hebat sehingga dikagumi oleh malaikat dan seluruh makhluk. Allah memilih Adam untuk menjadi khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi ini. Wallahu a'lam. Saya mohon sikit untuk buat hebahan kuliah besok pagi, Ustaz. Ya. Lari lah pula.
Besok pagi pada pukul 6.45 pagi kita bersama Ustaz Abdul Hakim dengan kuliah subuh pada 6.45 pagi. 8.15 pagi kuliah duha bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Nazri bin Mustaqim. Pada 5.15 petang kuliah asar bersama Imam Muhammad Farid bin Sya'ari. Pada pukul 8 malam kuliah maghrib bersama Al-Fadhil Ustaz Abdullah Umar bin Muhammad Saleh. Pada pukul 9.15 malam bersama ada kuliah isyak bersama Ustaz pilihan. Ini belum tentu lagi, tak tahu siapa, insyaAllah. Terima kasih Ustaz, terima kasih Encik Naai, terima kasih semua jemaah. Saya mewakili Gubernur Iman memohon ampun maaf andai ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kami sendiri. Bagi mengakhiri majlis, mohon Ustaz membacakan doa penutup tasbih kafarah dan surah Al-As. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ustaz tak buka mic. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.